Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Mahathir Mohamad dalam Tanya on the Spot. Hari ini kita bertuah bersama dengan orang yang hebat, orang yang menjayakan orang, iaitu Encik Roslan daripada STEP, Sekretariat Usahawan Negeri Perak. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Terima kasihlah datang. Terima kasihlah jemput. Sorry lah hijack terjah. Itulah awak terkejut juga kan tiba-tiba datang, tapi tak apa. Boleh? Boleh. Jadi sekarang ni orang kenal sebagai Encik Muhammad Roslan. Nak tahu nama manja? Allah. Nama manja. Nama manja awak tak adalah sangat ada nama manja. Ada kadang-kadang orang panggil Cik Lan je. Ada kadang-kadang panggil Roslan. Gitulah, jangan Di dipanggil. Di rumah? Pak Ngoh ke? Oh, di rumah biasanya kalau keluarga tu dia panggil Alung lah. Sebab awak Abang Sulung. Di keluarga di mana? Keluarga apa ni, mak bapak saya sekarang ada kat Kuala Lumpur. Tapi mak saya orang Paya Buntar lah. Oh, Paya Buntar. Paya Buntar. Orang Paya Buntar. Paya Buntar. Bapa? Bapa Oni 9. Maknanya kalau orang Buntar tu belajar di? Saya belajar di KL semua. Di KL besar belajar semua di KL. Di KL lah. Dan universiti? Saya habis ijazah sarjana muda. Alhamdulillah. Dalam bidang ekonomi di Universiti Kebangsaan Malaysia. UKM. UKM bagi lah. UKM. Alhamdulillah lah. Dan selepas pada tu? Lepas pada tu saya terus kerja. Ada mula-mula saya kerja dengan swasta. Syarikat kecil lah. Okey, lepas tu dapat masuk ke bank, OCBC Bank masa tu, jadi pegawai bank. 2-3 tahun kerja dengan bank, lepas tu ada pula rezeki masuk kerajaan. Alhamdulillah. Masuk kerajaan ada beberapa jabatan dan agensi lah yang saya berkhidmat. Di KL? Di Putrajaya. Di Putrajaya. Antara ni di Jabatan Perdana Menteri, di JPA sekejap. Kemudian itu saya dapat pula rezeki di SME Corporation Malaysia masa tu. Oh, SME. SME Corp lah. SME Corp Malaysia. Jadi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Masa tu tahun 2007. Office di Matret tu ke atau di KL Central? 2007 bila saya masuk ke dipanggil SMIDEC. Sebelum SME Corp tu di SMIDEC. Memang di bangunan Matret tu lah. Bangunan yang ada berlubang kat tengah. Tak sempat lah bangunan baru, tak sempat lah. Bangunan yang Matret yang baru. KL Central tu. KL Central sempat. Berapa tahun, dalam setahun dua dekat bangunan Matret, kami pindah ke KL Central SME Corp. Lepas tu 2012 saya diarahkan bertugas di Negeri Perak. Alhamdulillah. Sebagai pengarah SME Corp Negeri 2012? 2012. Oh, lama dah. Lama dah. Dah dekat 20 tahun biar. 2012. 10 tahun lah. 11 tahun. 11 tahun lah. Jadi dekat macam mana daripada SME Corp tu pergi ke Sekretariat Keusahawanan ni? Itu nak tahu cerita. Itulah. Saya pun tak tahu macam mana boleh ditempatkan di step ni. Tapi dia lebih kurang macam ni lah cerita dia. 2012, 2018 saya sebagai pengarah di SME Corp Malaysia Pejabat Negeri Perak. 2019 dah balik ke Ibu Pejabat di KL Central. 2020 kita Covid. Oh, okey. 2020 kita Covid. Jadi masa itu pula saya difahamkan lah masa itu kerajaan negeri telah dia nak ada satu agensi yang menyelaraskan pembangunan usahawan. Sebab masa 2020 orang tak boleh berniaga. Betul. Usahawan semuanya terkesan. Semua duduk kat rumah kan. Jadi bila kerajaan negeri dia nak membantu usahawan yang terkesan, dia tak ada satu agensi yang selaraskan data. Bila tanya siapa ada usahawan, semua ada usahawan. Tapi duduk kat mana usahawan ni semua tak tahu. Jadi atas sebab itulah kerajaan negeri dia mencadangkan agar ada satu agensi yang menyelaras ataupun pusat yang menyelaraskan program-program usahawan supaya bantuan-bantuan terutamanya yang untuk Covid masa tu boleh dibuat. Jadi kerajaan negeri ditubuhkan Sekretariat Usahawan. Tahun bila tu? 2020 bulan 10. Oi. Bulan 10. Waktu teruk tu. Waktu teruk. Saya dekat KL waktu tu. Jadi masa tu saya diarahkan datang ke sini. Saya diarahkan masa tu saya dekat Ibu Pejabat SME Corp. Jadi saya diarahkan untuk membantu kerajaan negeri Perak pada masa tu. Dipinjamkan daripada 2020 bulan 10. 2020 bulan 10. Orang yang hebat je yang boleh pegang waktu tu. Allah jangan gitu. Sebab waktu tu tengah problem dengan ekonominya, dengan Covidnya. Memang mengambil cabaran tu lah. Saya sebab bila kita pun diarahkan pergi kan. Jadi saya pun masa tu tak apalah, kita pergilah, kita bantu insya-Allah mana yang boleh. Saya pun nak kata hebat, pandai tak lah. Kita pun sama
sama-sama belajar. Datang 2020 masa tu dengan orang semua kerja kat rumah. Awak datang seorang-seorang tengok kau pejabat menung sekejap. Seorang lah. Dia seorang-seorang. Tim tak ada lagi masa tu. Masa tu tim ada tapi dia orang banyak duduk kat rumah. Banyak rintangan step ni punya. PKP masa tu kan. Kejap-kejap PKP, kejap-kejap Meru 2C tu kat dekat pejabat tu pula kena PKPD lah, PKPD dan sebagainya, manja pula kena kan. Jadi itu antara yang kita hadapi pada masa itulah. Jadi genap 1 hari bulan 10 hari tu 3 tahun step ini ditubuhkan. Jadi ringkasan dia tu tadi. 3 tahun. Ni dah 3 tahun lah ni. 3 tahun. Alhamdulillah. Jadi nak tahu step ni dia membantu usahawan. Daripada segi mana? Nak tahu objektif, misi, visinya tu. Orang tahu step ni, adakah dia melangkah step tu step over ke atau macam mana? Okey, Sekretariat Usahawan Negeri Perak, bila saya sembang tadi kan, step ni kita fungsi dia sebagai penyelaras. Okey, penyelaras kepada program-program usahawan di Negeri Perak. Kalau kita tengok kan, kalau kita tanya orang apa yang diorang tahu pasal usahawan, agensi mana yang diorang kenal. Biasanya diorang akan kenal antaranya MARA. Betul. Fama, Mardi, Jabatan Pertanian, Tekun, kan, Amanah Ikhtiar. Tapi sebenarnya dekat Malaysia ni kita ada lebih daripada 50 kementerian, jabatan dan agensi yang bagi bantuan kepada usahawan. Oh, okey. Termasuk bank. Bank, banyak pihak-pihak, Risda kalau kita tengok kan. Dan pihak-pihak lain. Jadi sebab itulah bila kita nak membantu usahawan ni pun dia kena faham agensi mana yang boleh bantu. Tapi dia orang ni tak tahu. Betul. Jadi sebab itulah step ni ditubuhkan. Hari ni kena cerita semua. Hari ni kena cerita semua sebab nak bagi orang tahu ni. Kita open semua. Betul. Kita open semua. Jadi hari ni bila step tu ada wujud, kita menyelaraskan. Sebab sebagai contoh, ada seorang usahawan tu, tak nak sebut nama dia, dekat Perak lah. Dia mendapat bantuan lebih daripada 20 agensi. Dia seorang. Oh, dia seorang je? Dia seorang dapat. Dia cerdik ke atau macam mana? Sebab dia pandai mengambil peluang. Dia pandai mengambil peluang. Usahawan ni nama usaha Wan. Jadi dia berusaha. Jadi betul lah tu cara dia. Betul dia. 20 agensi. Lebih 20. Sapu habis. Dia sapu. Tapi dia menggunakan dengan betul lah. Alhamdulillah. Tapi disebabkan dana kerajaan ni terhad, kan. Jadi kalau seorang usahawan tu mendapat banyak bantuan daripada banyak agensi, dia akan menyebabkan orang kata apa tu? Tak explore. Tak explore. Usahawan lain tu tak dapat peluang. Jadi sebab itu bila wujudnya step ni, kita membantu menyelaras program-program macam tu, kan, supaya okey yang ni dah dapat, okey yang ni tak payah bagi, yang ni bagi orang lain pula. Macam tu. Membuka peluang kepada usahawan-usahawan di Perak lah. Betul. Contoh kan, macam program sekarang ni orang cerita pasal program pembangunan produk halal pula. Jadi bila produk halal, semua orang pula nak, agensi semua nak buat halal, itu nak buat halal, ni nak buat halal, ini ada grant, itu bagi grant. Jadi kita tak nak orang yang sama tu dapat daripada 2-3 agensi. Itu fungsi utama step. Selain daripada tu, kita melaksanakan program-program yang tak dibuat oleh agensi-agensi lain. Jadi kita tak nak ada redundant tu kita tak nak. Betul. Kita tak nak ada overlap. Itu antara hasrat yang Muhammad Menteri Besar sendirilah. Dia nak supaya setiap sen yang dibelanjakan tu kepada usahawan di Perak itu dimanfaatkan sepenuhnya. Dia tak nak ada yang tertinggal, ada yang dapat banyak. Itu antara tugasan-tugasan step. Objektif adalah untuk menyelaraskan supaya usahawan ni untuk mendapat geran atau bantuan. Geran, bantuan, program-program pembangunan. Banyak program-program pembangunan ni sebenarnya dia meliputi latihan, program-program bimbingan. Orang panggil sekarang ni coaching. Jadi itu antara yang kita selaraskan lah. Dan termasuklah kita menyelaraskan data maklumat. Kita ada satu sistem yang dibangunkan, sistem maklumat usahawan negeri Perak ataupun Perak SME DBase. Jadi Perak SME DBase ni, kita nakkan semua usahawan kat Perak daftar sistem tu, supaya kita tahu dekat Perak ni, sekarang kita ada dekat mana. Kita ada dekat Cemor. Dekat Cemor ni berapa orang usahawan, berapa lelaki, berapa perempuan, berniaga apa, dekat mana, kecil, besar dan eksport. Jadi supaya apabila kerajaan negeri dia buat, kan kita ada perancangan Plan Perak Sejahtera 2030, kita nak memajukan usahawan Perak, dan kita nak tengok dekat mana yang kita boleh berikan fokus tumpuan kawasan dan kumpulan usahawan tu sendiri. Tak adalah kita main buat program ikut suka kita. Mana berdasarkan data ni, kita crunching data supaya bantuan diterima cantik, tak adalah lebih, tak adalah kurang. Yang kecil kita bagi yang kecil, yang besar kita bagi yang kecil. Betul. Gitu. Ada perancangan sampai tahap macam tu. Usahawan ni di Perak ni tadi ada coaching. Apa latihan-latihan yang dilakukan daripada step? Kita bila kita bercakap pasal latihan, sebenarnya hampir semua agensi dekat Perak ni dia buat latihan.
Kita tengok Jabatan Pertanian Fama buat latihan dan juga lain-lain. Dan kita kena ingat dekat Perak kita ada PASAK. Betul. Pusat Aspirasi Anak Perak PASAK. Yang terlibat dalam TVET. TVET ni termasuklah usahawan-usahawan lah. Betul. Bila untuk upskilling, meningkatkan kemahiran, dia membabitkan latihan. Jadi atas sebab itu kita menyelaraskan program latihan ni dengan PASAK. Dengan PASAK. Antara program-program latihan yang kita selaraskan dengan PASAK, baru ni digital content lah. Sekarang ni tengah orang kata tengah high lah ni. TikTok lah, apa lagi yang sekarang ni, yang Shopee lah, Shopee lah apa semua, Instagram, affiliate semua tu. Sekarang ni program-program tu lah yang nampaknya banyak agensi-agensi buat. Dia pick up lah. Dia pick up. Dan kita buat latihan ni dia berdasarkan keperluan kumpulan, berdasarkan keperluan peringkat usahawan. Kalau usahawan contohnya yang veteran-veteran otai-otai ni, dia tak pandai pakai digital kan. Kita pun baru je kerjasama dengan Sekretariat Pembangunan Wanita. Tengah berjalan, ada program Ejuwita. Kita pilih je usahawan wanita luar bandar. Kita pakai pula Pusat Ekonomi Digital PEDI yang daripada SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Kita gunakan untuk melatih 720 usahawan wanita. Untuk dia pandai. Tahun ni 720 dah kita habis dah. Saya rasa hari ni baru habis satu, dekat 20 dah kita selesai. Alhamdulillah. Jadi itu Sekretariat Wanita, kita support kat belakang. Itu balik pada fungsi menyelaraskan step tadi tu. Betul. Jadi kita jemputlah usahawan daripada Amanah Ikhtiar Malaysia, daripada Tekun. Database semua ni dapat ke? Database ni tadi cerita balik, inilah cabaran. Database ni dia bila orang tak pandai nak guna, itu yang kita buat asas dulu. Contoh ni kan Google Form. Sekarang ni segala-gala benda nak minta borang, nak minta geran, minta pinjaman, nak minta semua digital. Semua pakai digital, pakai Google Form. Jadi ada banyak usahawan kita ni yang tak pandai. Jadi kita ajar dulu yang tu. Jadi bila ajar yang tu, so kita slowly develop, kita punya bangunkan database tu sikit. Kita setakat ni berapa? Setakat 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun yang betul-betul dah ada dalam complete. Ada dekat 6,000. Tapi dalam data tu, data mentah kita tu, yang kita ada hampir 86,000. Tapi anggarannya, statistik Jabatan Perangkaan tahun lepas hampir 79,000 yang berdaftar tau. Tapi kita tengok usahawan kita kat Perak ni ramai juga yang tak daftar. Kita jangka dekat SSM ada lebih 150,000 yang daftar dengan SSM. Yang tak daftar, jadi kita rasa ada lebih kurang dalam 180,000 ke. Tapi untuk 3 tahun raw data kita dah dapat lebih kurang dalam 80,000 tadi tu cukup okey, dan telah diproses banyak 6,000 tu lengkap. Step dah memang dah lengkap lah benda tu. Dah lengkap. 6,000 ni memang semua kita dah menyelaraskan. 6,000 ni Alhamdulillah, apabila kita buat program, contoh kerajaan negeri, kita wajibkan dia kena ada yang SME database tu. Betul. Dia nak mohon contoh geran, kita ada geran usahawan Perak ataupun gerak bawah kerajaan negeri Perak. Dia nak mohon geran tu, dia kena wajib ada SME database. Kriteria dia kena ada. Wajib. Termasuklah program-program yang latihan-latihan yang ada orang nak join bawah step, bawah agensi-agensi negeri kan. Dia kena daftar dengan Perak SME Maknanya database. itu diwajibkan. Wajib. Bukan dia dipaksakan supaya kita senang untuk bagi dia bantuan lah. Kita paksa untuk kita bantu dia sebenarnya. Betul. Bukannya menyeksakan dia. Tidak. Betul. Jadi latihan selesai. Saya dengar tadi ada grant. Grant ada berapa banyak? Ada. Okey. Alhamdulillah, bawah kepimpinan Yang Berhormat Menteri Besar dan juga Esko, Yang Berhormat Puan Sabiah Muhammad, Pengurusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Usahawan dan Koperasi, kita mendapat beberapa program dan juga bajet khas di bawah step untuk kita laksanakan program-program termasuklah geran tadi. Kita ada geran usahawan Perak yang kita panggil. Jadi geran usahawan Perak ni dia khusus kepada usahawan kategori mikro, sektor informal. Informal ni yang tak daftar. Ada orang ni tak nak daftar SSM. Dan juga usahawan kategori kecil. Okey, jadi dia boleh mohon geran dengan maksimum RM2,000. Geran ni adalah berbentuk peralatan. Contoh dia nak beli kursi meja, dia nak beli mesin, dia nak letak signboard, dia nak pergi kursus, dia nak buat marketing online sebagainya, kita boleh guna. Memang kita bagi yang tu. Kita tak bagi cash lah.
Memang kita tak bagi cash. dalam bentuk barang-barangan atau latihan lah. Betul. Kenapa kita tak bagi cash? Sebab tadi bila kita tengok agensi-agensi yang bagi bantuan tunai ni dah banyak. Amanah Ikhtiar bagi pinjaman. Tekun dah bagi. Betul. Yayasan Perak kita ada. Betul. Yayasan Perak pun pinjaman tambah faedah. Jadi sebab itu kita bagi, dan ada juga agensi dia bagi geran yang besar-besar. Sebab itu kita bagi geran yang kecil-kecil. Supaya tujuan dia, objektif dia, usahawan yang mikro ni dia boleh naik tahap dia boleh tambah pendapatan, dia punya operasi tu dia boleh upgrade dengan peralatan-peralatan itulah. Tak payah, contoh dia uli karipap kan, bila beli mesin tu tak payah dah lah dia uli karipap sampai pekerja Mesin tu dah boleh buat kerja lah. mesin buat kerja. Betul. Itulah tujuan dia. Geran yang pertama 2,000 lah. Dia ada geran lain tadi? Okey, kita selain daripada itu kita ada program-program macam pendigitalan usahawan lah. Itu program yang berterusan. Kita ada bagi terminal cashless. Program tu yang kita jalan pada tahun lepas. Selain daripada itu adalah program kita panggil perluasan pasaran ataupun market expansion. Yang ini kita bawa usahawan yang terpilih untuk kita luaskan pasaran. Contohnya kita bawa dia pergi pameran-pameran. Yang ini kerajaan negeri tanggung lah. Ada yang kerajaan negeri beri exposure kepada usahawan-usahawan ni lah. Bagus. Ada yang kita masuk pameran antarabangsa, kita taja sepenuhnya. Ada yang kita taja separuh. Contoh macam kita bawa usahawan pergi ke Singapura bulan 9, bulan 8 tak silap saya. Jadi kerajaan negeri menanggung kos ke sana dan usahawan tu pergi sana dia menjual. Berapa usahawan yang kita dapat? Kita bawa ke sana bawah step saja kita bawa 8 orang, tapi keseluruhan ada lebih kurang 14 usahawan Perak. Okey, alhamdulillah. Sebab makanan apa semualah. Memang itu fokus dia makanan ni. Makanan je lah. Makanan apa kita punya perkasam pun kita bawa sampai masuk. Habis. Alhamdulillah habis. Macam tu. So itu antara bantuan-bantuan yang kita bagi di bawah step lah. Bila dah usahawan tadi kita di Perak, lepas tu kita dah bawa keluar ni. Ada tak usahawan yang berjaya di luar daripada Perak? Sebenar-benarnya yang step pegang. Sebenar-benarnya usahawan kita ramai berjaya di luar. Dan dalam ekosistem usahawan ni kita sembang kan, dia kalau berjaya di luar tu lebih baik. Sebab pusat ekonomi di Malaysia ni kita pun tahu kan, di Lembah Kelang. Jadi kalaupun dia bertapak di Perak dan dia meluaskan pasaran dia sampai ke luar Perak, lepas tu kita panggil market expansion, dia berjaya lah. So memang ramai. Sebagai contoh, tapi bukan yang step bantu, contoh macam Datuk Ramli Mokni, Ramli Burger. Orang Perak dia berjaya kat luar. Tapi kalau yang step bantu sekarang ni, antaranya dia dah duduk dekat luar. Usahawan seorang yang saya ingat, muda lagi orangnya, perempuan, Dr. Siti Sofia. Dia buat produk syarikat Medicpad. Produk dia adalah produk vitamin haiwan dan penjagaan kesihatan haiwan. Dia bermula di Perak dan sekarang ni dia dah mula melebarkan sayap dan ada kilang di Perak ke atau macam mana? Ada kilang dia di luar. Tapi dia mula bertapak di sini lah. Alhamdulillah. So banyak usahawan-usahawan yang berjaya yang di Perak ni, yang kita tak tahu sebenarnya dia asal Perak, betul? Benar. Ramai. Memang cukup ramai. Dan ada usahawan-usahawan kita ni dia orang kata tu dia buat kerja diam-diam. Kan, dia buat kerja diam-diam. Jadi sebab ada nature of business ataupun latar belakang perniagaan ini, dia memang senyap. Kecuali kalau yang meniaga makan kita kenal lah. Meniaga benda-benda makan memang dia orang kena dia expose kan. So tadi latihan, geran. Ada lagi apa lagi step buat bantu? Okey, ada program-program bimbingan lah. Program bimbingan ni yang paling penting sebenarnya. Sebab ada grup WhatsApp saya tengok. Sampai ke tahap grup WhatsApp ni nak bantu. Dia sebab usahawan mikro dekat Perak ni paling ramai. Mikro ni yang 300,000 setahun jualan ke bawah. Jadi kebanyakannya adalah mereka yang dalam golongan-golongan yang berumur 40 tahun dan ke atas. Bila kita buat kajian masa step ni kita tubuhkan, kita tanya apa medium yang paling dia orang suka untuk berkomunikasi. Rupanya hampir 100% WhatsApp. Memang WhatsApp. Instagram ada yang tak ada. FB pun ada yang tak ada. Ini hands on lah kiranya, step sampai hands on kepada satu grup WhatsApp berapa orang? Ada grup WhatsApp kami 1,000 lebih. Okey. Ada 900. Kami ada setakat ni ada 4 grup WhatsApp. Tak termasuk grup WhatsApp yang bukan atas nama step. Memang ada banyak. Grup usahawan daerah dan grup usahawan dengan agensi-agensi lain jugalah. Sebab kami melihat contoh bila kita buat program digital kan, kita kata kita buat program digital,
Tapi orang fokus itu kita nak mendigitalkan orang yang tak digital. Tapi kita pakai Instagram, iklannya kita pakai Facebook, orang tu tak ada. Tak ada. Orang tu semata-mata ada WhatsApp. WhatsApp saja. Jadi kami pakai itulah, dan alhamdulillah itulah medium yang paling berkesan. Komunikasi paling berkesan. Pendekatan macam tu maknanya bila saya tengok ada WhatsApp ni, pendekatan tu memang direct kepada dia terus. Benar. Tak adalah kita maknanya bentang je. Siapa nak ambil, tak ada, ni direct terus kepada. Betul. So yang menjaga ni maklumat-maklumat dalam WhatsApp tu lebih kepada apa? Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada rakan-rakan agensi di Perak. Kita ada lebih 40 agensi. Saya cerita sikit dulu sebab kita ada Majlis Pembangunan Usahawan Negeri Perak dipengerusikan oleh YB. So 40 agensi ni dia akan berkongsikan semua maklumat-maklumat. Kami pun ada grup WhatsApp grup ketua-ketua Jabatan Usahawan dan juga WhatsApp grup pegawai. Jadi semua maklumat-maklumat berkenaan dengan latihan, program, bantuan-bantuan dia dikongsikan kepada kami. Kami kongsikan balik kepada dalam grup-grup tu lah. Betul. Jadi itu balik pada fungsi tinggal kami. baca tak baca je. Baca tak baca, mohon tak mohon. Mohon tak mohon saja. Itu je. Ya. Ada tu, alah makcik terlepas lah. Itu tak boleh nak kata apa lah. Cabaran tu. Tadi saya dengar daripada 2020 bulan 10 tu, tengok di Perak ni, cabaran ni. Orang kata sekarang ni di Perak ni dengan ekonomi problem apa semua. Orang kata kalau pergi pasar malam tu orang ramai tak membeli. Dan isu tu dah ramai dah menyebutkan. Bagaimana step menguruskan benda ni? Okey, bila disebut penubuhan step tu 2020 masa zaman Covid, itu pun dah cukup mencabar. Betul. Nama pun tak ada masa tu. Saya masa tu datang memikirkan nama ni. Memikirkan nama. Apa nama singkatan kan? Masa tu Datuk Seri lah kata, kamu fikirlah dia kata kan. Jadi kita terpaksa berfikir macam mana usahawan. Step ni terpaksa memposisikan diri kami macam usahawan. Kami nak kena bangun macam usahawan. Dalam masa 3 tahun kami kena buat apa? Jadi yang pertamanya kami kena brandingkan kami dulu supaya orang kenal. Orang tak kenal step ni. Betul. Kan? Jadi kita promotekan step tu dulu, apa yang kami buat. Dalam masa tu kami tidak ada cabaran, tak ada dana masa tu. Jadi alhamdulillah bantuan-bantuan daripada kementerian-kementerian dan jabatan pada masa tu yang sudi untuk bekerjasama dengan step untuk bantu usahawan Perak di 2021 sampailah 2023 ni kita dah melaksanakan banyak program dan dah memanfaatkan hampir 100,000 usahawan semua di Perak. Okey, balik kepada cabaran tadi ekonomi, kita dah cabaran Covid. Betul. Masa tu kami pun mencabar juga nak cari usahawan yang nak dibantu. Betul. Okey, lepas dah Covid, sekarang ni nak bangkit pula pada Covid. Itu tahun 2022 lah. Masa tu tahun lepas kita orang kata tu pasca Covid. Betul. Okey, ingatkan pasca Covid ni dah okey dah. Ekonomi pula sekarang ni kan. Harga mahal lah. Harga barang naik, ayam lah, isu ada ayam, telur tak ada, beras pula tak ada kan. Jadi memang dia memberikan cabaran yang bukan sikit, memang besar lah kepada usahawan-usahawan. Dan memang kami sendiri menerima banyak rintihan-rintihan daripada usahawan kan. Jadi apa yang kami boleh bantu? Pertama-tamanya usahawan ni dia nak berniaga, dia kena ada modal. Dan bila modal dia kacau, contohnya bila dia nak beli barang mentah dia tak cukup duit. Betul. Jadi itu antara aspek yang kami melihat bantuan-bantuan yang secara tak langsung. Contohnya apabila kerajaan Perak dia fokus pada food security dalam Pelan Perak Sejahtera. Peneraju adalah ACDC. Betul. ACDC, Jabatan Pertanian, Veterina dan sebagainya. Termasuklah juga KPDN, dia ada membuat jualan rahmah. Jadi kami mengambil peluang itu supaya bekerjasama dengan usahawan, ambillah peluang, cubalah dapatkan harga barang yang murah, minyak, beras, gula, tepung dan sebagainya dengan pihak-pihak ni supaya mereka tu boleh meneruskan kelangsungan perniagaan. Jadi itu antara bantuan-bantuan yang kami bagi. Lepas tu sekarang ni memang rakyat sangat-sangat memilih nak membeli barang tu. Jadi bermaksud kat sini handphone masih di tangan rakyat. Betul. Okey, hari-hari orang pegang handphone ni. Jadi petang kadang-kadang bila balik kerja kan, tengok apa benda, scroll. Jadi usahawan apa yang kami bantu dan juga kami bagi penekanan, pemasaran digital tu kena buat. Betul. Kena buat. Lepas tu atas talian, perniagaan atas talian, transaksi tanpa tunai ataupun cashless, itu kena bagi penumpuan yang lebih. Sebab kalau kita tengok orang dia psycho tau. Bila
kita sendiri kan bawa duit, aku bawa duit RM50 ni, RM50 je lah dia spend. RM50 habis RM50. Tapi kalau scan pakai telefon, awak tak sedar. Sedar dah habis dah. Sedar. Unefficient fund dah tiba betul. Unefficient fund. Tapi lebih selamat sebenarnya pakai cashless ni, betul. Setuju. Memang bukan kepada pembeli, kepada peniaga pun selamat juga sebenarnya. Betul. Duit terus masuk dalam akaun, tak payah bawa cash banyak-banyak. Kan. Kalau orang datang tu hala pisau tu, takkanlah nak scan balik kan. Jadi betul. Cashless ni sangat bagus untuk usahawan kecil pun dah kita pushkan juga ke? Betul. Usahawan kecil lah kami punya fokus tumpuan di Perak. Sebab macam saya kata tadi, Perak ni the majoritinya usahawan kecil. Jadi kita nak yang usahawan macam yang pasar malam, tepi jalan, yang jual kat rumah, daftarlah, buatlah QRP ni, biar dia ada QRP code tu, supaya orang boleh bayar atau tidak, paling tidak pun transfer duit. Betul. Itu sebenarnya akan lebih banyak membantu. Kitaran duit tu orang tak nampak kat tangan, tapi dia ada dekat kita sebenarnya. Tak adalah penat nak beratur nak masuk duit. Benar. Kita dulu berniaga dulu, beratur dekat bank. Betul. Nak masuk duit. Betul. Bawa cash RM5,000 tu takut. Betul. Jadi step kalau dia register dengan step ada bantuan untuk mengajar ilmu cashless tu? Ada. Dan juga sebenarnya kita juga bekerjasama dengan beberapa bank. Contoh dia tak ada akaun bank sebab dulu alasannya nak buka akaun syarikat ni kena bayar deposit RM1,500. Okey, step kita buat kerjasama dengan beberapa bank. Kita buat zero deposit. Sebagai contoh, kami buat program tahun ni, alhamdulillah, kita buat jelajah hari terbuka usahawan dan koperasi negeri Perak. Kita turun ke setiap daerah tu. Kita bawa semua 40 agensi ni buat pameran dekat daerah tu, dan juga usahawan dekat luar. Dekat dalam tu sendiri, kita bawa SSM dengan contoh. Yang ada yang tak nak daftar SSM, kata jauh lah daripada Gerik, nak tunggu Ipoh jauh kan. Banyak kita bawa ke sana? Kita bawa pergi sana. Sampai tahap macam tu. Kita bawa SSM, kita bawa Pekeso, kita bawa bank-bank, kita bawa semua agensi-agensi. Okey, so bila nak buka dah tak ada alasan, dia tak ada alasan dah. Dia nak buka SSM susah, nak buka EPF, cukai apa semua ni semua kita bawa. Jadi dekat situlah dia boleh juga daftarkan yang cashless tadi tu. Betul. Jadi bagusnya jelajah hari terbuka usahawan kita ni, kita dah habis dekat 9 daerah, ada lagi 3 insya-Allah. Dia mengumpulkan agensi-agensi. Dekat luar tu pula kita bawa usahawan-usahawan yang dibantu dibimbing oleh agensi dekat daerah. Kita hanya utamakan usahawan dekat daerah tu je. Boleh berniaga kat situ. Sebab kita nak tengok yang berpotensi, yang kita nak bantu bangunkan yang ke depan ni. Kita tak nak lagi ada usahawan sama. Nanti orang kata, ini tahun lepas dah bawa ni. Muka ni je. Kita tukar. Contohnya nanti kan dia kata ni kroni Cik Lan. Itu yang pening kat situ pula. Pening situ pula. Gitulah. Jadi tadi 9 tempat dah harang. Berapa ramai dah kita capture di situ tu? Okay. 9 daerah tu. 9 daerah tu alhamdulillah kita keseluruhan bila kita kira-kira kita congak hampir dekat nak 20,000 jugalah. 20,000. Dekat 20,000 jugalah yang terlibat di 9 daerah tu. Itu tak termasuk yang Agrofest peringkat negeri, itu pun kita join sama. Termasuk yang Pharma Fest yang Pharma buat. Yang ni yang lain-lain tu kita buat sendirilah dengan kerjasama agensi-agensi. Alhamdulillah. Banyak juga yang daftarkan SSM. Dekat situ kita nampak pendaftaran SSM ramai. Yang dah buka akaun bank pun ramai. Yang dapat bantuan pinjaman dan geran daripada agensi negeri macam Yayasan Perak pun dah ramai. Jadi itulah kebaikan apa yang program yang jelajah hari terbuka jelajah usahawan. Jangan kata tak tolong. Bukan saja tolong, bawa agensi 40 ni letak kat daerah ni. Nak tak nak je. Kena usaha sendiri. Betul. Geran dah, latihan sudah, bawa ke tempat tu sudah. Bagi duit pun sudah. Student, pelajar. Saya tengok ada buat program dengan politeknik, dengan universiti-universiti ni. Adakah itu pendekatan cara nak naikkan lagi usahawan ni atau macam mana? Usahawan dah buat kerja, tak ada duit, kita bagi. Ni yang belum jadi usahawan. Sebab kita tengok sebenarnya usahawan ni adalah satu bidang kerjaya. Bidang kerjaya. Tetapi kita ni tak nampak ada setengah mak bapak ataupun kita sendiri budaya kan, berniaga ni bukan gaji cukup lah. Kamu ni berniaga renting kan, tak kau je makan gaji. Tapi sebenarnya
Kalau betul cara, betul kaedah, ramai yang dah berjaya kat Perak ni, yang muda-muda. Jadi sebenarnya kita nak melahirkan ramai usahawan baru, belia-belia baru. Sebab itu kami buat ekosistem usahawan ni dia daripada bawah sampai ke atas. Maksudnya daripada peringkat sekolah, daripada tadika pun sebenarnya, sampailah ke atas. Sebab itu kami bekerjasama hari itu dengan Politeknik dan juga Kolej Komuniti di seluruh negeri Perak. Kita buat program Contentpreneur. Contentpreneur tu kita nak menjungkil bakat orang yang nak menjadi influencer. TikTokers. Pengaruh orang dia. Pengaruh sosial. Pengaruh sosial. Ayat baru. Jadi itu yang kita cuba buat. Ini untuk golongan yang Kolej Komuniti dan juga Politeknik. Di peringkat IPT pun ada beberapa program kita libat, program usahawan. Dan insya-Allah yang ke depan ni kita akan bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Kita nak turun ke sekolah pula. Kita nak bantu lahirkan, bagi kembangkan idea dia. Macam mana nak jadi usahawan. Ke depan ni kejaya sebagai usahawan ni dia dapat apa gitulah. Kita nak sembang kalau tadi kita sembang geran semua ni. Kita nak sembang ekonomi sikit. Kalau Perak ni pushkan tentang usahawan di Perak, apa sebenarnya impact di Perak sebenarnya? Kalau katakan tiba-tiba semua di Perak ni seronok buat jadi usahawan dengan bantuan STEP, sebenarnya ekonomi Perak akan menaik atau bagaimana? Baik, kita sebenarnya bila kita cakap pasal ekonomi, sumbangan ekonomi, kita tengok industri, kita tengok yang kawasan industri itu betul. Satu kawasan industri. Tapi kalau kita jalan, kita tengok kiri kanan ni, kita tak kata lepas mata kita orang jual pisang, orang jual itu, jual ayam, pasar malam, kedai makan. Sebenarnya sumbangan sektor usahawan ni, kita panggil perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS ni, kepada ekonomi cukup besar. Cukup besar. Dia lebih 40% sebenarnya. Sumbangan kepada KDNK tu. Kepada KDNK negara tu cukup besar. Jadi sumbangan kepada KDNK negeri pun sama besar. Jadi disebabkan itu, kalau kita memfokuskan kepada usahawan ni sebenarnya siapa yang bayar cukai pintu banyak? Siapa yang bayar lesen? Dema ni lah. Dema bayar lesen dan menjadikan hasil kepada kerajaan negeri. Sebab itulah kita nak menghalalkan sebanyak mungkin usahawan yang tak nak daftar SSM, yang tak nak ada lesen. Dalam masa sama kita membangunkan negeri. Bila usahawan ni tengok yang menggajikan orang kedai makan sekali seorang, kalau kita tengok betul-betul yang jadi pekerja dia kurang 4-5 orang. Betul. Dia memberikan sumber ekonomi kepada penduduk kawasan itu. Sebab itu bila soalan tu tadi, dia akan memberikan impak yang cukup besar tanpa kita perasan. Kita tak perasan pun sebenarnya. Benda tu tak nampak pun. Tapi sebenarnya 5 orang dia menggajikan 5 orang tu dah cukup hebat dah untuk ekonomi setempat tu. Betul. Perak, saya nampak dengar tadi ada Perak Sejahtera. Di manakah STEP ni berada? Apakah bantuan atau apakah jalur STEP dalam Perak Sejahtera? Dalam Perak Sejahtera kita ada 6 agenda. Jadi agenda ekonomi digital tu kami berada di situ sebenarnya. Jadi bila kita cakap pasal ekonomi, tadi kita dah cakap pasal cashless. Betul. Kan? Jadi STEP kita memainkan peranan dekat situ bersama dengan PKMP dan juga lain-lain pihak di Perak dan lain-lain untuk mendigitalkan seramai mungkin usahawan kita, untuk men-cashlesskan seramai mungkin usahawan. Dan yang kedua adalah di bawah TVET lah. Di bawah TVET tu kita bersama dengan pasar, kita nak meningkatkan kemahiran usahawan-usahawan, termasuklah kita nak melahirkan usahawan baru. Kita sebut tadi pasal budak sekolah, pasal kolej komuniti kan. Dalam agenda di dalam Pelan Perak Sejahtera tu ada satu usahawan satu rumah. Dekat situ lah satu usahawan satu rumah. Satu usahawan ini dia punya tagline barunya. Tu dekat dalam Pelan Perak Sejahtera tu ada. Ada dinyatakan bawah. Satu usahawan satu rumah. Okey. Jadi kalau boleh lah, kalau kita nak lahirkan satu usahawan tu dalam satu rumah tu ada seorang usahawan dengan situ. Itu antara yang kita cuba sasarkan dalam Pelan Perak Sejahtera, yang STEP akan cuba bantu, insyaAllah. Saya nampak tadi bila kita cakap menyelaraskan dengan ada 40 agensi yang selama ni tak ada langsung diselaraskan. Mana STEP ni adalah di atas atau bagaimana dia punya agensi-agensi di bawah tu? Apa beza? Okey, tadi menyelaraskan. Jadi STEP ni maknanya dia punya corong tu adalah usahawan kena masuk STEP dan kita tahu bagaimana nak menguruskan. Begitu ke atau macam mana? Dia bila dikatakan menyelaras, kami tidak berada di atas agensi-agensi lah. Dia lebih kepada orang putih kata komplimen ataupun melengkapi. Melengkapi. Kami melengkapi agensi-agensi. Macam suami dan isteri lah. Ya. Macam. Okey. Jadi kita melengkapi agensi-agensi lain sebab sebagai contoh kan, ada agensi dia tak ada di negeri. Dia tak ada kementerian yang di negeri. Ada kementerian tu agensinya dekat Perak tapi dia kementerian kepala dia tak ada kat sini. Jadi mereka masing-masing lah. Jadi sebab itulah dia tak nak bergerak silo lah. Dia tak nak bergerak silo dan kita
nak melengkapi kan apa yang dia buat, supaya dia tak buat orang kata program yang tak memberi manfaat secara menyeluruh, ataupun ada setengah tu kata syok sendirilah. Kan, saya boleh bagikan contoh satu NCER. NCER sebenarnya dia menyediakan satu program yang cukup baik. Dia menyasarkan 2000 usahawan B40 yang dia nak latih dekat seluruh negeri Perak. Jadi dia menyediakan latihan, bimbingan, termasuklah peralatan. Jadi kalau dia duduk seorang-seorang kan, dia tak tahu kat mana dia nak cari. Jadi bila dia bekerja dengan step, kami tahu dia buat program, dan apa yang lepas dia buat usahawan yang 2000 tu, kita nampak yang ini daripada 2000 ni adalah 100 orang yang kita boleh tolong kan. Dengan bantuan geran yang tadi. Jadi kita bantu tu berterusan. So tak adalah bila agensi ataupun kementerian datang dekat Perak, dia buat program habis kat situ. Takat tu saja. Jadi bila adanya step, kita boleh bantu usahawan tu naik lagi. Itulah dia. Maknanya bukan saja usahawan tu pergi ke step, agensi-agensi pun juga step menelaraskan juga. Ya. Itulah. Macam Saya tu. nampak macam dalam Perak Sejahtera ni kerjasama pintar lah. Benar. Betul. Memang itulah yang kita hasratkan, dan apa yang Mahmud Menteri Besar dan juga kepimpinan negeri hasratkan, tanggungjawabkan kepada step lah. Datuk Seri Syarani, dia memang saya tengok dalam berita apa semua, memang dia cukup gemar dengan usahawan ni. Boleh ceritakan sikit apa yang dia, apa pengalaman dengan dia untuk usahawan ni? Okey. Satu, Datuk Seri Sarani yang mengilhamkan step. Datuk Seri Sarani sendiri yang apa tu, meletakkan agenda-agenda kepada step apa yang nak dicapai. Jadi personally buat macam tu. Personally dia buat macam tu. Masa mula-mula dia menjadi esko usahawan. Dan memang betul dia sendiri pun dia pernah jadi usahawan. Kalau kita tengok dalam ucapan-ucapan dia dalam program-program berkaitan dengan usahawan, dia akan sebut dia pernah jadi usahawan, anak-anak dia sendiri sebagai usahawan. Betul. Dan dia cukup faham berkenaan dengan ekosistem usahawan. Jadi saya tengok semangat ataupun passion lah yang Muhammad Datuk Seri kita ni, Datuk Seri Sarani ni cukup tinggi kepada usahawan. Jadi usahawan Perak ni sebenarnya cukup bertuah. Kita ada Menteri Besar yang memberikan sokongan 100% kepada program usahawan dan juga usahawan negeri Perak. Macam tu. Dia memang, saya tengok pun kalau ucapan-ucapan dia ni memang dia seronokkan tentang nak pushkan usahawan-usahawan ni. Satu dengar katanya step ni dia punya baby lah. Awal tu dia, sebab dia punya esko dia yang merancangkan benda ni. So kejayaan selama 3 tahun. Tadi saya dengar 6,000 dalam database. Kejayaan lain? Okey, betul. Baby kepada yang Muhammad, itulah saya pun seriau juga bila duduk kat sini. Jawatan tu benar. Kita pun dia cikgu Mat pula tu. Cikgu Mat pula tu. Garang. Cukup ingat. Dia cukup ingat tapi nombor-nombor. tahu dia nak buat apa. Dia tahu dia nak buat apa. Betul. Itu saya pun rasa cukup bertuah lah bila duduk bawah kepimpinan yang Muhammad Menteri Besar sekarang ni. Termasuklah yang Muhammad esko kita kan. Jadi sebab dia orang tahu apa nak buat, dan dia orang tahu fokus nak bawa ke mana negeri Perak ni, terutamanya bidang keusahawanan ni. Jadi apa antara yang kalau boleh cerita sikit kejayaan kan, kejayaan usahawan bukan kejayaan kami. Betul. Kan, yang diselaraskan. Satu Datuk Seri Sarani MB kita tak gemar kalau kita apa tu, orang kata tu, ni usahawan ni dia bangunkan oleh sekian-sekian, dia cukup tak suka. Itu saya ingat sampai hari ni. Dia kata Lan katanya usahawan kita tak ada usahawan agensi sekian. Yang ada usahawan Perak. Sebab tu kalau tengok step kita tak ada pun logo-logo step dekat usahawan tak ada. Kita pun tak pernah kata ni usahawan step. Ini semua adalah usahawan Perak, dan step adalah antara agensi yang membantulah. Jadi kejayaan tadi tu kalau kita tengok selama 3 tahun. 3 tahun. Alhamdulillah kita dah ada satu agensi. Okey, step tu dah ada, dan kita juga mendapat beberapa pengiktirafan daripada pihak-pihak negeri lain. Negeri lain juga ada yang dah mula ataupun beberapa negeri dah datang ke Perak berjumpa dengan step nak belajar pula daripada alhamdulillah. Mana kita pelopor lah. Kita tak pelopor sebenarnya. Kita bukan pelopor, sebab di negeri lain sebenarnya step ni sendiri wujud berdasarkan ada beberapa negeri yang dah buat. Cuma mungkin ada benda yang kita buat betul. Apa yang diilhamkan oleh Yang Maha Menteri Besar tu betul. Jadi nampak kesannya. Sebagai contoh, baru-baru ni kita bawa usahawan ke program Satu Daerah Satu Industri, anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Usahawan Perak kita tu menang pitching. Jadi usahawan ni adalah usahawan kraft tangan. Jadi kat sinilah saya cakap tadi, penyelarasan. Kita tanya kraft tangan Perak, usahawan siapa yang koma rasa yang boleh bawa, yang rasa boleh pergilah. Jadi bila dia cadangkan, kita bawa. Jadi bila pergi sana, alhamdulillah menang peringkat kebangsaan. Tu sebagai salah satu contoh lah. Dan ada beberapa usahawan kita yang dah
menandatangani kontrak-kontrak di luar negara bagi contoh. Kalau boleh sebut ada syarikat dipanggil Imperial Asia, dia buat produk kesihatan, dia tanam cili, dia dah bila dia ikut program-program bawah kerajaan negeri, bawah program STEP, dia dah boleh buka pejabat dekat Vietnam, dia boleh masuk ke Singapura. Termasuklah kalau kita tahu ada Canning Dim Sum. Canning Dim Sum, dia ada kilang dim sum. Jadi bila dia masuk program di bawah STEP sejak 3 tahun lepas, bermula Covid masa tu, dia dah meluaskan pasaran dia, dia dah daftar dengan Matrik, dia luaskan pasaran dia sampai ke Australia, sampai ke Dubai. Ya. Dan sampai tahap macam tu. Sampai tahap macam tu. Tapi kenapa cerita usahawan ni kita kurang dengar atau macam mana? Memang lelo ke? Dia di kalangan yang demo je. Maksudnya diorang bila dia mewar-warkan kejayaan tu di kalangan dia. Sebab agensi-agensi pun ada juga. Tapi mungkinlah kan bila kita mewar-warkan tu di channel masing-masing, dan mungkin kita kena akui lah, bila kita mewar-warkan kejayaan tu kita kurang meluaskan kepada rakyat lah, terutamanya kan. Sebenarnya kejayaan usahawan Perak ni bila duduk di bawah program STEP ni ataupun di bawah kerajaan ni cukup banyak. Memang banyak usahawan yang daripada tepi jalan yang dah ada kilang, ramai, sebenarnya ramai. Contoh saya boleh sebut satu, Mamakin dan Rempeyek, tepi jalan dah ada kilang. Lepas tu Shili sebagai contoh, bermulanya dia, kalau saya cerita sikit, Shili ni bermula masa zaman Covid. Dia dekat Perak Tengah, dekat Siskandar. Sekarang dah ada kilang dalam tempoh 3 tahun tu lah. Alhamdulillah. Tu antara kejayaan yang kita boleh kongsi. Saya dengar ada Bisnita. Ada bawah STEP ke atau macam mana tu? Bisnita ni sebenarnya program bawah Sekretariat Pembangunan Wanita. Tapi kami menyokong. Jadi menyokong Sekretariat Wanita untuk pelaksanaan Bisnita tu lah. Bisnita tu sama macam geran gerak, lebih kurang. Dia ada pemberian geran. Dalam pemberian geran tu dia ada program-program latihan dan bimbingan lah. Jadi kat situ kami sokong SPW, Sekretariat Pembangunan Wanita, untuk melaksanakan geran Bisnita. Yang terakhir, kita dah dengar latihan, kita dengar geran, kita tahu menyelaraskan, STEP telah menyelaraskan. Kita tahu yang sebenarnya STEP dah bantu banyak benda. Bawa 40 datang ke daerah, tinggal nak usaha saja. Yang tak berusaha ni, apa motivasi, apa yang sebenarnya, apa yang tunggu lagi? Kalau Cik Roslan boleh beritahu. Okey. Kupaskan kat situ. Untuk yang tak nak berusaha, bukan tak nak berusaha, dia masih lagi ragu-ragu. Kita cari-cari. Senang je. Pada saya lambat tinggal. Lambat tinggal. Betul. Dia lambat tinggal sebab dalam niaga ni koma lambat, koma tinggal. Kan. Saya bawa falsafah yang macam tu. Dan juga kita sebenarnya untuk yang koma-koma ni, yang orang kata tu masih lagi ragu-ragu, takut-takut. Aku ni daftar SSM nanti kena bayar cukai lah kan. Nanti kena datang terojah orang tu, terojah ni, terojah. Sebenarnya kena betulkan persepsi tu. Kita kena banyak luaskan jaringan. Kita kena berkawan dengan orang. Kan? Jangan nanti bila kawan sebelah dah dapat, kenapa aku tak dapat? Dia tak ada cerita, tak ada usaha. Orang kita dia ramai macam tu tau. Dia macam takut-takut, lepas tu bila kawan dapat, kamu tak apalah, kamu kroni. Ada kroni, tak boleh, tak ada. Kamu kabel lah. Tak ada pun sebenarnya. Dia dalam ekosistem usahawan, rajin mohon, rajin pergi jumpa agensi-agensi, berkawan dengan pegawai agensi ni, insya-Allah akan dibantu. Jangan malulah, jangan malu. Tak ada produk yang orang kata tu tak ada potensi. Semua produk sedap. Semua produk ada potensi. Kita lidah masing-masing, ada orang kata sedap, tak sedap, semua sedap. Lepas tu kena rajin kenal dengan pegawai dekat daerah. Kenal lah pegawai MARA daerah, pegawai farma, Jabatan Pertaniannya, SADC kita ada SME Corp, Tegun, Amanah Ikhtiar. Kita datang sembang. Sembang tak apa. Tapi jangan datang sembang dengan mentaliti ni tak boleh, ni tak boleh. Ni tak boleh, lepas tu nak ni sekian. Lepas tu tak dapat dah, malas lah itu pergi tak bagi. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena usaha. Sebab tu nama usahawan. Benar. Itu yang tak nak berusaha. Dan kalau di mana dia orang ni nak cari STEP ni, di mana? Apakah platform yang dia orang nak cari? Okey. STEP ni sebenarnya bila kita kerjasama dengan rakan-rakan agensi kita, kita tak ada di daerah, kita ada di Bandar Merah Raya, di Pusat Pengurusan Usahawan Bandar Merah Raya di Ipoh. Jadi kalau nak cari STEP sebenarnya boleh dia cari dekat daerah. Jadi kawan-kawan kita ni akan bagikan maklumat berkenaan STEP. Jadi STEP kita tak ada website. Kita hanya ada Facebook Sekretariat Usahawan Negeri Perak, dan juga kita ada grup WhatsApp. Dua itulah, sebab bila kita tanya
usahawan, diorang ni tak ada yang buka website pun. Lepas tu kalau search kita tak ada website. Tapi insya-Allah lah kalau Google tu adalah berita-berita, nombor kontak, step tu ada. Sekretariat maksudnya kalau nak dalam Facebook cari Sekretariat Keusahawanan. Sekretariat Usahawan Negeri Perak. Negeri step. Perak. Dan ada juga link kat situ untuk masuk dalam grup WhatsApp. Kita ada Instagram, kita ada Facebook, kita ada untuk masukkan ke dalam grup WhatsApp. Untuk merumuskan. Dah 40 minit kita dah berjalan. Alhamdulillah. Saya yang tak tahu dah tahu. Rupanya banyak-banyak usaha yang daripada step ni dah 3 tahun dengan cabaran yang ada. Dan Cik Lan telah berjaya dengan kejayaan-kejayaan yang ada ni. Apakah kupasan terakhir? Ada rasa nak berniaga? Ada rasa nak berniaga? Belum lagi. Nak berniaga? Okey. Teman-teman terima kasih banyak kerana hari ni berjaya mengkidnap saya. Kidnap, alhamdulillah. Jadi untuk saya menyebarluaskan maklumat-maklumat berkenaan dengan bantuan yang Kerajaan Negeri Perak berikan melalui step. Okey, saya nak berpesan lah kepada bakal usahawan, kepada usahawan dalam keadaan ekonomi yang sukar ni, insya-Allah boleh datang jumpa kami, datang jumpa step, nak tanya, nak dapatkan khidmat nasihat, nak kata kami pakar sangat taklah. Tapi insya-Allah setiap masalah itu ada jalan penyelesaian. Betul. Okey, lepas tu sebenarnya dunia perniagaan ni luas, sangat besar. Tengok peluang yang bukan setakat di keliling kita tetapi di luar daripada negeri Perak sendiri. Kalau kita tengok kan peluang untuk kita menjual produk perkhidmatan cukup besar di luar negeri. Kan di luar negeri, di luar negeri Perak. Jadi jadikanlah benda tu satu peluang untuk kita pergi jauh. Terutamanya jadikan usahawan ni satu kerjaya lah. Okey, sumber pendapatan baru. Itu antara pesan-pesan saya. Satu, usahawan jangan gaduh-gaduh. Janganlah koma dengki-mendengki. Kan kita tambahkan jaringan-jaringan antara kita. Itu fungsi usahawan. Usahawan nak berjaya dia kena berkawan-kawan. Dia kena berkawan, kena tambah jaringan. Itu je lah antara pesan-pesan. Dan selamat maju jaya lah kepada semua usahawan Perak, insya-Allah. Jadi terima kasih Cik Lan. Terima kasih banyak-banyak. Banyak ilmu saya dapat. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi saya Mahathir Mohamad tanya on the spot. Kita akan bertemu lagi dengan pengarah-pengarah agensi lain yang membantu Perak, yang membantu untuk jadikan relasikan Perak sejahtera. Jadi saya Mahathir Mohamad. Terima kasih. Assalamualaikum.